Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Petang ini agak istimewa sebab sempena Perhimpunan Agung UMNO saya berjumpa dengan kaki-kaki pukul. Ini semua kaki pukul dalam Facebook. Ini semua level bukan main. Berani mati semua ni. Tapi bagaimanapun saya lihat bahawa mereka tetap berteguh di belakang UMNO dan menyokong kepimpinan Presiden UMNO. Apa khabar saudara Keep It Up? Hai, waalaikumsalam. Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Ada report polis lagi ke? Wah, kita cakap ni kita out dulu. Buka mic, buka ni je. Pasal kita ada ni, pasal ada bernama dipanggil Mic okey. Mic. Ni. Ini trademark tu. Oh ya, pakai mask. Okey. Okey, tak ada masalah. Oh, dia maklum sajalah pesara tentera ni dia kata kadang-kadang tak cukup duit kedanya nak bayar fine nanti. Apa nak buat? Itu pun belum lagi yang dah diluluskan apa akta ya. Ya, kita masih memperjuangkan lagi isu-isu berkaitan dengan veteran ATM. Ya. Kita 7 tuntutan tu yang kita hantar ke Parlimen pada 1 hari bulan 3 2022 tu hari. Ya. Sebanyak 15 ahli Parlimen yang menerimanya. Dan sebelum itu kita telah berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang membawa isu ni ke Parlimen. Alhamdulillah telah pun disebut dan diluluskan. Cuma tinggal lagi belum diperbahaskan lagi. Tak, saya tengok saya simpati dengan you. Duk bawa dah bakul. Ini tabung ni, iaitu seperti biasa, yang mana saya dan NGO saya, GMPN, MPMM dalam masa 2 tahun ni Dok, menziarah ataupun menyantuni asnaf-asnaf yang susah dalam masa pasca Covid. Covid jadi kita bantulah meratalah sampai ke merata tempat. Artinya kalau orang tak bantu boleh buat report polis lah ya. Bukan, kita tak payah report. Dia sendiri boleh ingatlah. Tampur dia. Kan RM1 bagi je lah. Ya. Hari ni kita tengok kita lihat 2 hari dah di PAU ni. Lebih kurang dah 3,000 orang lah hadir. Kalau seorang bagi RM10 tu Kalau sebelum ni RM300,000. Allahu Akbar. Jadi tak apalah, mungkin besok hari terakhir mereka akan menerima lebih banyak lagi. Ya. Bukan untuk kepentingan peribadi tidak Dok. Ini untuk orang ramai. Okey. Kita nak bercakap ni bersama dengan saya ni. Ini satu lagi ni kaki pukul lagi ni. Saudara Zamir Ibrahim. Siapa pula nak dibalun lagi ni? Jangan renung saya. Saya cuma tak ada soalan lain. Hari ini saya nak tanya pada Ayanda. Ya. Satu soalan, cuba mas. Ayanda dan bekas-bekas tentera setuju ataupun tidak pilihan raya dibuat seberapa segera yang boleh? Baik, kita lihat Datuk. PRN Negeri Johor. Seluruh warga dan juga veteran dan juga Angkatan Darat menyokong Barisan Nasional. Berbeza dengan PRN di Negeri Melaka. Kerana ini menunjukkan veteran dan juga warganya dan juga bakal veteran. Bakal veteran ni sedang berkhidmat lah tu. Ya, sedang berkhidmat lagi bakal veteran lah tu. Menyokong penuh. Jadi kita tak nak cerita lain. Artinya masalah veteran ni harus diselesaikan dulu. Dah bertahun-tahun tak selesai. Apa yang kita tuntut, apa yang kita nak, bukan kita main-main. Benda ni ada dalam perlembagaan, dalam Majlis Angkatan Tentera. Bagilah sama rata pencen, pinjam jasa Malaysia, tanah. Veteran ni mula-mula okey. Askar ni bila dia berhenti tu, dia jadi V40. Lepas teruk daripada tu pada ada yang duduk bawah jambatan dan sebagainya. Jadi kita bukan nak perjuangkan pampers, kita bukan nak perjuangkan katil, kita bukan nak perjuangkan beras kampit, kita nak perjuangkan iaitu nasib veteran, warga veteran, anak cucu veteran. Ini yang kita nak. Di kerajaan sekarang tak bantu lah. Kerajaan sekarang, dulu lagi dah tak bantu. Mana ada bantu? Selain daripada perikatan. Kerja perikatan ni. Bertenang bang. Dia bukan tenang. Ini gimmick tanya. Bang, saya nak tanya bang. Okey, kita sebab hari ni soalan Nabi. Siapa kursi kan ni? Saya lah kursi. Kan saya kata tak ada soalan je macam kursi. Tapi ayah tengok apa nama Tuan Muzammil ni. Power kan. asalkan abang jangan tampung saya sudah bang.
Lima lagi berapa? Kan? Okey. Abang jangan tampar Datuk saya. memang terbaik. Jangan pula abang report polis pula Zamel. Itu dua perkara saya minta abang. Sebab kita menyuarakan suara kebenaran. Walaupun sama. Yang ini macam mana pun saya membantu Ya. pada teman-teman yang berkesempatan, tolonglah bekas-bekas tentera Tolong. ni, ya kan? Bantu. Mereka bukan minta lain, mereka minta supaya kehidupan mereka diberi kehidupan. Bukan nak jadi kaya raya. Yes. Ya kan? Ya, betul. Macam Saudara Zamel, kadang-kadang dia menyuarakan. Tadi Saudara Zamel, saya nampak gayanya Datuk Seri Presiden telah menyatakan. Ini sedap ni dia ni. Presiden UMNO dia begitu prihatin dengan masalah rakyat. Sama saya juga ada Saudara Alan ni. Alan pun satu anak muda. Pun satu orang juga mengikut perangai abang-abang ini, keep it up. Jangan duk report polis saja. Sabar-sabar, bertenang dalam hidup kita ni. Nah, cuma saudara ni Zamel, Presiden mengatakan bahawa parti dia jaga. Okey? Kerajaan dia minta Datuk Ismail Sabri jaga. Kan ada dua pemisahan kuasa. Jadi dia kata jaga baik-baik. Dia dengan timbalan Presiden Tok Mat Ya. Zahid dengan Tok Mat dia akan jaga parti sebaik mungkin. Orang-orang parti mesti disantuni. Tapi tu Datuk Ismail Sabri. Cuma tadi abang ambush Datuk Ismail Sabri ke? Wah, maknanya rindu yang amat mendalam. Maknanya semenjak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, Ya. saya tak nak jumpa dia. Okey. Ini rindu yang sangat-sangat. Bukan rindu apa? Rindu kasih sayang. Banyak masalah veteran yang tak selesai. Rindu kerana masalah tak selesai. Habis dengan Datuk Zaid Hamidi ni tak risau? Datuk Zaid Hamidi Ya. sangat-sangat friendly dengan ayah. Telefon dia angkat. Buat kata pemimpin UMNO ni, yang bagus tu bagus. Yang tak bagus tu macam biasa, tak bagus lah. Termasuk yang sombong. Jadi tak ada masalah. Itu asam garam lah. Jadi kita sebagai NGO menyantuni semua pemimpin negara. Semua ahli politik, semua parti-parti, tak ada masalah. Kecuali parti komunis. Itu kita tendang. Yalah, abang bekas askar Ya, betul. RSM lah katakan. Power tu. Genjak sikit takut saat lagi. Saya kira takut dia kapal lampu pecah saya tu. Risau juga. Risau juga lambung-lambung. Saya tengok benda Dia semangat dia macam. bukan kau Tak, yang seronoknya saudara, Benda yang ni berpesan supaya tengok arah tepi kanan tu saudara Zamil. Sedangkan dia lebih teruk lagi. Dia belum masuk gear lagi tu. Belum masuk gear lagi. Ayah spin aja, ayah spin aja. Spin untuk Zamil lah. Zamil. Tak, Jadi macam saya katakan, pertemuan kita petang ini bagi saya cari angle yang berbeza. Ya. Orang pergi interview pemimpin apa semua, bukan? Jumpa yang menteri lah, timbalan menteri lah. Itu biarlah dia orang nak bodik-bodik lah. Saya lebih suka bercakap dengan pemimpin masyarakat yang pejuang rakyat. dia sebenarnya gini tuan. Ya. Nak Datuk. Bodik tu penting. Uish, pula dah. Tak. Bodik bukan untuk peribadi. Bodik untuk menyenangkan masyarakat. Untuk menyenangkan rakyat. Ya. Ini nama bodik. Kalau bodik untuk kepentingan peribadi, saya ni kulup ni. Semua orang kenal lah. Kita mahu cakap lah, bukan nak angkat diri sendiri. Tetapi ayah tak pernah mengambil kesempatan di atas orang kata kenaliti atau imej ayah. Ayah ambil mana yang sempat. Presiden ada bisik kan? Ada. Dan ni betul tu. Ya. Ambil mana yang sempat. 200-300 lah market apa. Bagilah betul-betul stokor. Ya. Baru kita boleh hidup. Ini macam tanam pokok. Raja tak cukup. Sedangkan ayah sendiri tu dah ada tubuh koperasi tau. Ya. Saya doakan agar koperasi yang abang buat mencapai kejayaan. Alan, macam mana pandangan you terhadap ucapan Presiden sebagai anak muda? Kita bagi pandangan apa kenyataan Presiden tadi. Yang pertama sekali, beliau akan menjaga parti sebaik mungkin dan dia tidaklah mendesak. Dia tahu ini mengikut perlembagaan. Dia kata bahawa parti masalah parti. Kita tak mau. Kita tahu bahawa perlembagaan negara, Perdana Menteri bincang dengan kabinet. Kemudian itu akan menyembahkan pada Duli Yang Mulia Tuan Agong kalau sesuai untuk diadakan pilihan raya umum. Itu kenyataan Presiden yang dia cukup berhemah. Dan beliau tahu dari segi perlembagaan dan sebagainya. Jadi sebagai anak muda, apa pandangan you kenyataan sebut tentang pilihan raya umum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni tuan-tuan, saya sangat-sangat bersyukur akibat
apabila kita dalam keadaan sekarang ni, kita tak pernah kalah dalam pada 62 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita seorang presiden yang sungguh baik, sungguh cekal. Dan budi bahasanya sungguh tinggi sehingga kan orang mengasak dia sampai ke tepi dinding pun dia masih lagi penuh kesabaran. Penuh menyantuni setiap ahli. Walaupun ahli itu merupakan kawan beliau, walaupun ahli itu merupakan sahabat seperjuangan beliau yang kini telah pun bergelar menteri, timbalan menteri, sehingga adalah segelintir daripada mereka sanggup lupakan perjuangan parti yang sebenar di mana UMNO tertubuh untuk membela rakyat. Jadi apa yang Presiden cakap tadi itu memang saya sungguh-sungguh sokong. Dia menyantuni setiap level dan dia pun telah memberitahu bahawa untuk menjaga UMNO ni ialah tugas dia dan timbalan Presiden bersama dengan dia punya saf jemaah. Kita nampak hari ni tuan-tuan ya. Janganlah usik kan. Jangan kacau lah. Kita dah nampak sayap-sayap dah bersuara. Ketua Puteri kata bubar awal. Sebelum tu timbalan Presiden UMNO dah cakap bubar segera. Ketua pemuda UMNO bubar awal secepat mungkin. Wanita pun sama intonasinya. Hari ni Presiden pun dah bercakap dengan penuh hemah tu. Ya, berhemah. Penuh hemah. Tidak mahu dia sedikit pun mendahului kuasa tuanku. Ya. Dikatakan bahawa atas budi bicara Perdana Menteri naik Presiden sahabat beliau. Yang saya pun sokong Perdana Menteri ni. Saya sokong. Saya dengan bangga saya cakap saya sokong Pak Long. Saya sayang Pak Long. Terima kasih kerana telah berkhidmat untuk negara. Cuma dalam kerajaan sekarang ni salah satu kerajaan yang tak berapa nak elok tuan-tuan. Bak kata orang ni ini satu kerajaan yang haram jadah. Minta maaf cakap. Pula dah. Jangan, kita bersabar. Dalam apa-apa pun. Tak apa. Ya, jadi itu belum lagi saudara mengundang Zamil Ibrahim pula. Nanti pening pula saya nak menjawab macam mana nak tapis. Sedangkan ini live, semua orang tengok. Saudara Zamil, macam mana pandangan you? Datuk Seri Presiden, saya yakin dan percaya ketegasan yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sedikit nak bagi komen lah tentang ucapan Presiden tadi. Ada beberapa part saya kurang bersetuju. Pula dah. Kurang bersetuju. Pertama sekali apabila beliau menyatakan suruh Perdana Menteri bincang dengan kabinet. Kabinet ini semua kabinet yang cacar marba, merapu dana, kabinet yang katak. Jadi saya nak minta Presiden Datuk Seri Zahid tolong dengar. Ikut cara Menteri Besar Johor yang lalu, Datuk Hasni. Datuk Hasni tak bincang pun dengan Barisan Exco. Dia cuma bincang dengan tuanku. Jadi sekarang ni saya cuma minta Datuk Seri Presiden kena faham nak bincang dengan musuh untuk apa. Kabinet yang berada di dalam kabinet Ismail Sabri sekarang adalah kabinet musuh UMNO. Jadi kalau bincang dengan dia orang akan bagi tahu pilihan raya akan dibuat pada 8 hari bulan Mei 2023. Itu pandangan saya. Jadi untuk itu kenyataan daripada Presiden tentang perbincangan dengan kabinet saya sangat tidak bersetuju. Jadi untuk itu saya minta tolong perbetul balik sewaktu penggulungan. Waktu penggulungan tolong perbetul balik. Sebab bincang dengan musuh-musuh semua dalam istilah bahasa Kedah panggil haram-haram jadah tu. Pula dah seorang lagi. Jadi saya minta tolong jangan. Sebab mereka musuh kita yang abadi. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta jangan bincang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kumpulannya. Jadi maksud saudara tu kenyataan daripada Presiden tadi mengikut perlembagaan. Tak, perlembagaan tak sebut. Kata suruh bincang dengan kabinet. Ya lah, okey lah. Mana Perdana Menteri akan rujuk dengan Agong. Pulang pada Agong lah. Kan? Sebut nama kabinet apa tak ada? Marah betul saudara dengan kabinet ni. Zaman ini saya rasa dalam keadaan sekarang ni negara berada dalam keadaan situasi politik yang tidak stabil. Bila tak stabil macam mana? Abang dulu bekas askar, kan? Masa abang jadi askar dulu tu, masa itu abang dalam keadaan suasana politik yang stabil. Tak gitu bang? Ya, betul. Tapi sekarang ni suasana macam cacar marba sedikit. Tetapi bagi saya lah, saya rasa ada beberapa kenyataan. Contohnya macam
kenyataan daripada ini timbalan presiden. Tadi disanggah pula kata tak betul apa semua tu. Jadi pandangan abang sebagai layman lah, orang biasa, sebagai pemimpin NGO. Cuma saya minta abang jangan bawa laporan polis jelah. Iyalah. Ya. Baik. Zaman saya Ya. dalam tentera Ya. memang kerajaan stabil. Tetapi tak stabil. Tak stabil daripada ancaman. Ya. Ancaman pengganas komunis yang begitu berleluasa seluruh tanah Melayu masuk Sabah dan Sarawak Malaysia. Masa itulah. Masa itulah. Jadi akhir-akhir ini setelah tahun 2000-an, keadaan politik negara memanglah kita dah berapa banyak kerajaan dah. Semua parti-parti politik dalam negara ni sudah merasai menikmati menjadi kerajaan. Ada yang 22 bulan dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya ayah tidak mau usik tentang keadaan politik sebenarnya. Yang ayah perjuangkan satu item saja, iaitu veteran tentera. Veteran tentera, keluarganya dan anak cucunya. Mereka berjasa pada negara. Ya, ini penting. Kena ingat, bukan nak menidakkan yang sekarang. Zaman ayah dulu banyak yang terkorban. Ya. Banyak yang mati, banyak yang cedera. Mati, cedera, korbannya orang-orang dahulu kala. Perjuangan termasuk polis. Senang orang sekarang. Jadi jangan lupa, lagi kerajaan mana-mana pun tak selesaikan veteran tentera ni, selagi itulah kami belum usik benda yang lain. Ya. Biarlah ada part-part. Tuan Muzamil ini, Tuan Datuk ini, Kanda Alan ini, bagus. Walaupun cara dia berbeza, tapi matlamat adalah sama. Barisan berubah, haluan tak berubah. Haluan kita tetap sama, tapi cara kita nak memperagaikan, mendapatkan satu objektif kuasa yang sangat tinggi. Inilah mainan orang politik. Buatlah. Jangan diam. Benda ni jangan diam. Rakyat melihat. Kita ingat, di Melaka, kita kalah. Bukan kalah apa? Veteran tak sokong kerajaan sampai kerajaan melawan. Okey. Betul tak? Ya. Sekarang ni, tengok ni. Johor. Seluruh sokong, apa tandanya? Amaran kepada kerajaan sekarang. Uruskan veteran tentera. Dan juga uruskan permintaan kami. Oh, gagak kabaran ni. Ni rupanya ya askar ialah RSM. RSM tu. Pantang tengok TV depan ni, TV orang. Saya satu je, tak apa. Asalkan jangan report polis, jangan tapuk. Cuma dengan Saudara Zamil pula tu bila di tweet sikit nanti dah lagi garang saya pula yang problem. Sebab saya nak bertanya dengan Saudara Datuk Zamil ni tentang kedudukan sekarang ini. Apabila Perdana Menteri dah bersetuju untuk pengeluaran Kepulauan Sembawang Kerja, tapi Menteri Kewangan pula kata ada syarat pula tu, kena tunggu lagi. Macam mana tu? Saya ni dengan Zafrul ni saya dah cakap banyak kali dah. Jadi saya rasa saya tak mau cakap banyak kali dah. Saya pun dah bagi warning kat dia dah. Letak jawatan saya masuk pejabat Menteri Kewangan. Sebab kalau nak jadi Menteri Kewangan, nak lulus tak lulus macam ni mudah Saya pun boleh. Ya. Nak bagi kelulusan itu ini dan sebagainya. Perdana Menteri dah bagi tahu lulus. Bincang dengan KWSP dan sebagainya. Bincanglah. Cuma istilah yang rakyat dan pencarum susah hati sekarang adalah kerana mereka mahukan one off. Bukan secara ansuran 500, 1000 sakit isi borang itu dan ini. Itu problem dia. Ini yang rakyat tak mau sebab akan jadi terbalik nanti. Rakyat akan maki Perdana Menteri, akan marah Perdana Menteri sebab dah lulus tetapi ada banyak kerenah-kerenah. Lulus. Terpulang pada pencarum yang nak pergi ambil ataupun tidak. Dia orang nak ambil berapa? 5,000 ke 10,000? Target ataupun dia punya line dia adalah 10,000. Jadi kalau dia orang tak mau ambil, terpulanglah. Tetapi nak kena isi borang itu, nak kena ansuran dan sebagainya, kita minta tanpa ada sebarang sekatan ataupun birokrasi yang banyaklah. Ini antara penyebab rakyat akan marah Perdana Menteri dan Perdana Menteri itu adalah daripada UMNO Barisan Nasional. Tolong selesaikan dengan cara yang baik. Okey, saya sebab kita mood sekarang ni mood Perhimpunan Agong.
Jadi saya nampak dari segi sekarang ni rakyat sudah pun beralih kepada menyokong dan bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Ni jelas kita tengok dalam pilihan raya di Johor dan sebagainya. Macam saudara Kipidak beliau kata bahawa bekas tentera pun bersama. Dan mereka meletakkan harapan. Jadi saya pun bersetuju dengan pandangan daripada Timbalan Presiden. Dia kata sebagai pemimpin mesti menjiwai denyut nadi rakyat. Itu yang paling penting sekali. Tapi kalau pemimpin tak nak mau merasai denyut nadi rakyat, susahlah. Kalau pemimpin datang daripada kayangan, akhirnya rakyat bukan orang kayangan. Kena ingat budaya rakyat berbeza. Jadi kita akhirnya rakyat menerjemahkannya di peti undi. Kalau ini berlaku, jadi masih lagi tidak wujudnya stability politik. Tak gitu ini. Jangan main benda ni. Jangan main-main benda-benda politik ni. Orang berbunuh-bunuhan kerana politik. Tengoklah negara luar macam mana orang beramuk dan sebagainya, berantakan. Kalau politik tak stabil, maka bukan Zamil tak stabil. Kalau politik tidak stabil, maka ekonomi kita pun mengelonsor. Bukan? Jadi kalau mengelonsor, nak tolong persatuan bekas prajurit pun tak boleh. Nak bagi duit pada siapa pun tak boleh. Saya takut sekarang ni paling penting adalah tentang bank makanan. Dengan adanya macam sekarang ni perang di Ukraine antara Russia dengan Ukraine, jadi wang kita ni bertambah kecil. Jadi apa nak jadi pada negara kita kalau tak ditangani? Saya rasa sebagai Presiden Parti UMNO yang tempat warga bangsa Melayu bernaung, tentulah Datuk Seri Zahid merasakan bahawa beliau bertanggungjawab pada semua tu. Jadi seharusnya kita harus membantu beliau. Tak gitu ni. Ya, betul. Betul. Seluruh Malaysia, dunia, bahkan Rusia dengan Ukraine pun tengok Presiden Agung UMNO ni. Ya. Apa perubahan dia? Apa perubahan masyarakat? Apa perubahan negara? Apa perubahan kepada seluruh rakyat Malaysia? UMNO adalah tunggak segala parti politik di negara ini lain-lainnya. Tapi kalau korang duk cakap dinom-dinom perkara yang sama, baik tak payahlah. Yalah, sebab saya bagi tahu. Selagi tak selesai benda kecil, jangan cerita benda besar lah. Veteran ni selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Sabar bang. Green light daripada seluruh veteran, bakal veteran, warga dan semua ahli setuju. Sokong. Saya potong sikit. Dia yang sebenarnya banyak perkara tak dapat diselesaikan sebab kerajaan yang ada sekarang ini adalah bukan kerajaan Barisan Nasional yang dominan kepada kerajaan ini. Dengar ni, sebab di dalam kerajaan ini banyak pelbagai kepala otak yang sepatutnya kita tak guna pakai pun. Ayah setuju cara Datuk. Jadi untuk nak bagi veteran cantik sewaktu pemerintahan sebelum PRU 14, kembalikan balik. Tak ada. Menipu semua, membohong, tak usahlah. Kau menang so kau lupa terus veteran. Baik. Patutnya masih inilah nak bagi yakinan kepada seluruh rakyat walaupun kerajaan tak stabil, tak ada masalah. Saudara ni daripada pihak sana pun menteri tanggungjawab dia buat kerajaan. Yalah, okey. Bukan pada belah sana. Betul. Bila kamu dah jadi kerajaan, mana kau sama. Ini saja keputusan daripada parlimen bawa ke kabinet, tak ada masalah. Betul, saudara ni. Nak tunggu kerajaan mana lagi? Oi, sekarang ni besok bagi keputusan. Bantu veteran dan terus selesai. Tak kira kerajaan mana. Dengan Menteri Pertahanan. Yang Menteri Pertahanan sekarang pernah bertemu tak dengan bukan temu lagi tu. Kecut telur. Hishamuddin? Tak ada jumpa. Dia bukan nak benda-benda macam ni. Kalau projek beli tu beli ni naklah dia tuan. Pening juga kita ni. Ini pening juga sebab lah. Menteri Pertahanan tak. Ayah ni dah lama berjuang ni, bukan baru. Cuma kita ni konsisten, satu item je kita ambil. Okey. Tapi saya dipahamkan live ini juga diikuti oleh tim ataupun tim media Menteri Pertahanan. Wow. Jadi untuk itu kepada Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan, tolong bagi satu-satu ayat kepada pesanan kepada Menteri Dalam Negeri dan juga tim beliau. Dan insya-Allah
mereka akan sampaikan terus kepada Datuk Seri Hishamuddin. Tolong bagi satu pesanan. Bagi pesanan lah. Cara elok tu. Cara elok. Elok. Ya. Dibenarkan untuk maki. Tak boleh ya? So, saya minta maaf. Dia Saya ada tarik. bukan dia menang. Tahan maki. Itu tahan maki itu Piramli. Okey. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin, Tun Hussein On. Tahniah diucapkan kerana anak saudara dia jadi menteri besar. Fikri. Betul ke? Ya. Anak saudara dia ke cucu dia? Siapa dia? Hishamuddin. Anak saudara dia menteri besar. Datuk Seri dah jadi 2 kali tu Mihan. Tolong selesaikan isu ni. Jangan dindung-dindung. Jangan cakap duit tak ada. Kami bukan minta duit kerajaan. No. Kupang budak kerajaan kita tak ambil. Duit kami di Lembaga Tabung Angkatan Tentera masih berbaki lagi. Okey. Banyak lagi tu. Siasat aku tak tahu. Aku cakap tu saja. Okey. Okey. Dia itu kasar punya. Kasar punya dia. Tak kasar lah, belum minta ada. Cuma tak tak suara lah. Datuk Zamir lari lah. Datuk Zamir dah lari dah habis. Keep it up, kira nak menengking aja. Okey, itu kasih sayang. Oh, kasih sayang pula. Ada kasih sayang jadi menengking rupanya ya. Apa tak ada pula zaman dulu? Apa? Ya nak cakap apa? Kalau anak tu Ayahanda, kita. ayahanda. Ya. Bagilah anak anda pula bercakap. Dari tadi ayahanda je bercakap. Mesti berdua yang kita. Dia bagi dah mic kat saya. Okey. Okey, ayahanda keep it up. 1 Selangor, 22 Dun, 56 Parlimen sebelum PRU 14 bersama dengan kami. Ingat tak? Ya, Geng gerakan NGO Selangor. Ya, naik motor. Pengerusinya Nazilah, Datuk Nazilah. Ya, betul. Timbalannya saya. Lepas tu ayahanda dan kita panggil food truck seberamai yang mungkin, naikkan pentas kan, bagi free flow nasi lemak, teh tarik untuk menyokong Barisan Nasional. Betul. Nanti kita nak barisan kita nak PRU ni pun kita akan lakukan benda yang sama juga. Kita akan round kalau boleh satu Malaysia. Semua sekarang ni yang anda kena tahu, kita punya 600 bilion yang dah hilang tu ketika darurat tu, kita tak tahu bagaimana. Lembaga LTAT punya duit hilang, nak suruh siasat. Kalau benda dah hilang, nak siasat pun tak guna, nak tuning jari. Kita perlukan satu kerajaan yang boleh menjana keuangan kat negara. Untuk negara, kita perlukan satu kerajaan di mana pelabur asing tengok je Barisan Nasional mentadbir Malaysia, dia akan tabur duit sebab dia yakin kestabilan ada. Dia akan tabur duit dekat situ. Bila duit masuk kat dalam negara ayahanda, ada ke masalah dari segi nak bantu rakyat ni? Termasuklah termasuklah kita punya tentera. Insya-Allah ayahanda. Cuma sekarang ni saya mohon sangat, kita sekarang sedang dengar kita punya perwakilan sekarang tengah menyuarakan isi hati dan suara masing-masing dengan izin keseluruhan punya perwakilan. Kita akan tunggu usul petang. Okey, jadi dia sampai besok ya. Jadi inilah untungnya paling tidak pun warga bangsa Melayu ada UMNO. Ya. Ada tempat untuk berjuang. Dah sebut tadi dah. Kan? Dan kita pun bukan nak marah-marah sangat. Cuma yang selalu marah adalah Zamil. Cuma Saudara Zamil, saya nak tanya pandangan secara dalam kedudukan politik hari ini. Apakah harapan Dr. Zamil sendiri? Harapan you Dekat. kepimpinan UMNO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada harapan saya sebagai ahli UMNO di bawah yang bercampur dengan pelbagai lapisan masyarakat peringkat umur di dalam UMNO. Harapan kita sama juga harapan bahagian-bahagian yang telah pun bermesyuarat beberapa bulan yang lalu, iaitu inginkan pilihan raya dibuat seberapa segera yang boleh. Macam Tok Mat cakap, macam Datuk Seri Presiden cakap, orang duk tengah sayang ketika ini. Kita jangan bagi manis sayang itu hilang. Sementara mereka duk tengah sayang sekarang, tengah mood rakyat semakin elok ketika ini, dan keadaan Pakatan Harapan bercelaru ketika ini, untuk apa lagi kita nak tunggu mereka bagi stabil? 2 hari lalu mesyuarat Pakatan Harapan telah pun berlangsung, di mana Muhammad Sabu dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kita kena bincang balik untuk menyantuni pihak pembangkang agar dapat menghadapi Barisan Nasional pada PRU yang ke-15. Jika ini berlaku, sepakat mereka ini berjaya. Cuma ini salah satu yang bahaya kepada Barisan Nasional. Jadi untuk itu sewaktu kecelaruan mereka ini,
Perdana Menteri yang mempunyai power untuk pergi berjumpa. Kalau jawatan ataupun power itu ada dekat saya, malam ini saya akan pergi. Ya, tetapi oleh kerana power itu ada pada Perdana Menteri, jadi kita minta tolong dengar saranan daripada perwakilan timbalan presiden tentang perkara membubarkan parlimen. Ini baik untuk UMNO. Saya sebenarnya memang seronok bercakap. Cakap dengan kaki buat report, kaki penampar orang, kaki balun orang. Ini anak-anak muda ni pun satu hal juga lagi tu, kan? Kaki demonstrasi, sikit-sikit nak demonstrasi, sikit-sikit nak unjuk rasa. Cuma saya suka menyantuni mereka kerana inilah kepelbagaian. Sebab itu saya pilih mereka hari ini, hari yang bersejarah. Masing-masing ada cara mereka. Tapi matlamat tidak lain tidak bukan adalah perjuangan untuk rakyat. Lain tak ada pada kita merasakan rakyat itu perlu diperjuangkan. Hidup rakyat perlu dilestarikan. Jadi saya berterima kasih pada Abang Kibilap kerana ada waktu yang ini. Jadi agak salute. Saudara Abang Zamil Ibrahim, Saudara Elan, kita pun salute. Cuma satu saya nak warning, jangan report saya, jangan tampar saya. Sekarang ni agak slowkan sikit report. Yes. Secara terang-terang. Ya. Tapi tetap buat report secara sulit. Buat juga Report. secara sulit. Bagi mereka yang mengancam keselamatan negara. Kalau begitu, kalau ni sulit lah. Kita jangan bagi tahu orang. Okey, jangan bagi tahu orang. Live tu kalau boleh nak rekod lah. Tapi kalau boleh kita sembunyikan. Kita minta ni pelan-pelan. Pelan-pelan Okey. cakap je live dengan semua dengar. Kalau boleh kita buat report sekali lagi kepada Menteri Jangan. Teruskan dulu. Okey, ini rahsia. Diam. Menteri Kanan. Saya begitulah keadaan saya. Kecoh saya dengan seorang kaki report, seorang kaki jerit apa semua. Tapi matlamat lain tidak. Matlamatnya tentulah untuk kepentingan rakyat. Yang penting rakyat diutamakan. Kerana UMNO perjuangannya dari rakyat untuk rakyat dan kita mengharapkan agar Datuk Seri Zahid terus memimpin UMNO. Tak begitu? Betul. Dan negara. Saya Saya tambah. insya-Allah. Kita jumpa lagi malam nanti saya akan mengulas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau.